Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu akan menjelaskan bahagian 5 bagi ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Standard pembelajaran kita hari ini, menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear. Okey, sebelum ni kamu dah menentukan konjektor titik. Kali ini kita akan melorek rantau. Macam mana cara kita nak menentukan? Dan seterusnya melorek rantau yang memuaskan satu sistem ketaksamaan linear yang diberi. Okey, mari kita lihat. Langkah-langkahnya mudah sahaja. Okey, langkah yang pertama, kita tandakan rantau. Okey, kita tandakan mana-mana yang terlibat bagi setiap ketaksamaan linear dengan penandaan yang berlainan dan mudah dilihat. Selepas itu, kita kenal pasti rantau sepunya yang ditanda dengan kesemua penandaan yang terlibat. Maksudnya, bila dia ada pertindihan, kita akan panggil itu sebagai, kita akan nyatakan itu sebagai rantau yang sepunya lah. Bila dah kenal pasti, kita boleh lorekkan rantau sepunya tersebut sepenuhnya dan pastikan tiada yang terkeluar daripada rantau sepunya tersebut. Nak membuat lorekkan pun ada caranya, nanti cikgu tunjukkan. Contoh yang pertama. Kita akan gunakan kaedah huruf. So, kita akan gunakan nanti huruf A atau B lah. Kita akan gunakan huruf A untuk ketaksamaan Y kurang daripada X tambah 3. Dan kita akan gunakan huruf B untuk X kurang daripada 2. Okey? Bila kamu diberi dua ketaksamaan linear, kita ada simbol ketaksamaan. Pada graf Sata Kartes ni, dia akan lukiskan garisan menggunakan simbol sama dengan, ya. Dia akan gunakan sama dengan. Bentuk yang ni, ketaksamaan ni menentukan jenis garisan sahaja. Kalau kamu lihat ni, kita ada lebih kecil ataupun sama dengan. So, garisan dia garisan padu. Yang ni pula hanya kurang sahaja, tidak sama dengan. So, dia guna garisan putus-putus. Okey, mudah yang ni sebab dia dah lukiskan untuk kamu awal-awal. Okey, kita teruskan dengan langkah yang pertama. Tandakan rantau yang memuaskan ketaksamaan Y kurang atau sama dengan X tambah 3. Kita gunakan huruf A. Okay, macam mana nak menentukan rantau? Antara garisan ni, garis putus-putus dan paksi X. Ini rantau yang pertama. Label A lah untuk A sebab dia untuk persamaan ni. Lepas tu, ni adalah rantau yang seterusnya, kedua. Label A juga. Kita gunakan A untuk yang ketaksamaan yang pertama ni kan. Okay. Next, antara garisan ni pula. Trapezium. Ni, segitiga. Ini, di antara paksi Y, paksi X dan garis putus-putus. Garis padu, paksi X dan paksi Y. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 rantau. Untuk A. Macam mana cikgu tahu A ni semua dekat bawah? Sebab kita nak lorekkan rantau yang kurang atau sama dengan. Garisan dia ni. Okay. So, kita nak yang kurang atau sama dengan. So, kurang semuanya yang di bawah garisan lah. Di bawah dia. Okay. So, kita label semua yang di bawah dia dengan huruf A. Bagi setiap rantau tu. Next, kita nak labelkan rantau bagi Y kurang daripada 2. Y kurang daripada 2. Okay. So, kita akan rujuk kepada garis putus-putus ni. Kurang maksudnya semuanya belah kiri. Kita akan labelkan dengan huruf D. Semua rantau yang kurang daripada X sama dengan 2 ni. B. Okay, antara garis putus-putus, garis padu dan paksi Y. Garis putus-putus, padu, paksi Y, paksi X. Putus-putus, paksi X, paksi Y. Okey, itu semua kita panggil satu-satu bahagian lah. Okey, yang ini pun paksi Y, garis padu dan paksi X. Setiap satu kawasan tu kita labelkan dengan huruf B. Sekarang, bila kita dah tandakan rantau, yang kedua, kita tentukan rantau sepunya. Macam mana nak tahu rantau sepunya? Di mana tempat ada dua-dua huruf A dan B. Sini dan sini. Okey, ada 4 kawasan ni. Okey? Kita loreklah semua. Kita nak lorek rantau, kita tak boleh shading macam ni tau, guna pensel. Tak boleh. Dia kena satu arah, guna pensel, tariklah rantau tu. Lorekkan satu-satu kawasan ni sekaligus.
Macam kita melorek set. Okey, macam melorek set. Satu arah je, satu arah. Jangan lorek zigzag. Dah buat garisan macam hijau ni, okey, tambah lagi macam ni. Jangan buat zigzag. Okey? Dan jangan buat shading guna pensel awak tu sampai habis. No. Satu line sahaja, guna satu arah sahaja. Okey, lorekkan satu arah macam ni. Dah habis. Lepas tu, apa nak buat dengan huruf-huruf yang kita dah label ni? Biarkan sahaja. Okey? Biarkan, tak ada masalah. Itu jalan kerja kita. Okey. Sekarang kita gunakan kaedah nombor. So, kamu boleh pilih kaedah mana yang kamu rasa sesuai, selesa. Okey? Mungkin lain cikgu, lain caranya. Macam cikgu gunakan setiap garisan supaya cikgu tak confuse. Paksi X, paksi Y pun cikgu ambil kira. Kalau misal kata awak nak ada cara lain, okey, gunakan. Yang penting jawapan akhir kena samalah. Kali ni kita lihat kaedah nombor. Kita nak lorek rantau yang melibatkan 3 ketaksamaan. 1, 2, 3. Okey, kita ada Y lebih besar atau sama dengan negatif X. So, garisan dia merujuk kepada Y sama dengan negatif X lah. Tapi sebab dia sama dengan, ni sama dengan, so diguna garisan padu, solid line. Okey. Yang ini pula Y kurang daripada 3. Kita kena lukiskan Y sama dengan 3 lah. Okey, kita kena lukiskan Y sama dengan 3 tapi garis putus-putus. Next, kita ada Y lebih besar atau sama dengan kosong. Itu merujuk kepada paksi X. Ya. So, semua garisan dah dilukiskan. Langkah yang pertama, kita tandakan setiap rantau dengan nombor. Ya, 1 di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita ada 9 nombor. Okey? Kita ada 9 nombor. So, next. Dia lebih kurang macam set lah. Lorek rantau untuk set. Kita tengokkan setiap nombor rantau yang memuaskan. Yang pertama, Y lebih besar sama dengan X. Kita akan tengok garisan ni. Nombor mana yang berada di atas garisan ni? So, kita ada nombor 1, 2, 3, 4 dan 5 yang memuaskan Y lebih besar atau sama dengan negatif X. Next, kita tengok Y kurang daripada 3. So, kita nak semua nombor rantau yang di bawah daripada garisan putus-putus ni. So, kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kalau awak perasan, cikgu tandakan tick guna color lain. Ya. Next, kita lihat kepada Y lebih besar atau sama dengan kosong. Semua rantau yang berada di atas paksi X. 1, 2, 3, 4, 8 dan 9. So, kita lihat rantau sepunya. Yang mana ada ketiga-tiga tanda tik cikgu ni. Okay, kalau awak tak boleh nak buat tanda tik dekat kertas soalan. Yelah, nanti pen color kan. Awak label lah macam ni. Awak senaraikan nombor-nombor ni. Lepas tu bulatkan nombor mana yang ada pada ketiga-tiganya. Macam soalan set. So, kita ada 3, 3, 3. Kita ada nombor 5. Kita ada nombor apa lagi? Yang sama ada pada tiga-tiganya. Kita ada nombor 4. 4. 4. So, kita cuma ada 3 dan 4. So, kita lorek nombor 3 dan 4. Yang 3 dan 4. Ya, rantau 3 dan 4 memuaskan ke semua ketaksamaan linear yang diberi. Kita lorek lah. Okey, contoh tak nak lorek yang melintang macam ni. Oh, nak lorek sengit. Sengit lah. Oops. Tapi jangan lebih daripada rantau dia. Contoh ni. Lorek lah. Sikit-sikit. Straight macam ni. Nak lorek freehand boleh. Nak guna pembaris boleh. Atau pulang. Okey, macam ni. Kita lihat contoh seterusnya. Lukis dan lorek rantau yang memuaskan sistem ketaksamaan linear. Kali ni kita ada 3 juga. 2Y lebih besar atau sama dengan X. X tambah Y kurang daripada 4. Dan X lebih besar atau sama dengan 0. Ataupun ini adalah paksi Y ya. Kita pertama sekali kita kena tukarkan ketaksamaan linear kepada bentuk persamaan linear. Ya, ketaksamaan linear kepada bentuk persamaan linear. Tengok ya, ini ketaksamaan linear kepada bentuk persamaan linear. Ketaksamaan tu yang simbol-simbol ni. Ya. Simbol ni kita tukarkan jadi sama dengan. Itu sahaja. Lepas tu kita lukis garis lurus dia. Kita akan dapat 2Y sama dengan X.
X tambah Y sama dengan 4 dan X sama dengan 0. Okay? So, untuk kita lukis 2Y sama dengan X, kita pilihlah mana-mana nombor yang mudah lah. Okay? Ini contoh sahaja. Contoh kalau cikgu ambil X sama dengan negatif 4, Y tu mestilah negatif 2 kan? Sebab 2 darab negatif 2 barulah boleh dapat negatif 4. Kalau cikgu nak X kita tu 4, Y mestilah 2. Sebab 2 darab 2 dapat 4. Okay? Untuk X tambah Y sama dengan 4 pula, cikgu ambil yang mudah lah. Bila X kosong, Y 4. Bila Y kosong, X tu mesti 4. Bila Y kosong, X mesti 4. Lepas tu kita lukiskan graf bagi persamaan yang terlibat lah ketiga-tiga ni. Ya, ini bagi contoh soalan yang dia tak beri kamu garisan graf, awak kena lukis sendiri ya. Ingat ya, kita kena lukis garisan tu. So macam ni lah. Untuk yang pertama, 2Y sama dengan X, tandakan kedudukan koordinat negatif 4, negatif 2. 4, 2, okay, sambungkan garisan itu. Untuk X tambah Y sama dengan 4, kita ada X kosong, Y 4 di sini. Dan kita ada X 4, Y kosong, okay, di sini. Lepas tu kita ada paksi Y, settle. Tolong ingat ya, semua lukisan mesti guna pensel. Okay, next kita kena kenal pastilah rantau sepunya. Kita gunakan kaedah nombor ya. So, cikgu akan labelkan semua rantau yang ada dengan nombor lah. 1 hingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cikgu ada 10 rantau. Kenapa banyak sangat ni? Sebab tadi ya, cikgu tunjuk contoh sebelum ni, cikgu ambil kira garisan paksi ni sekali sebagai sempadan rantau tu. Untuk 2Y sama dengan X, kita nak lebih besar daripada atau sama dengan. So, kita akan lihat semua rantau yang di atas dia. Tengok ya, 2Y lebih besar atau sama dengan X. So, cikgu akan jadikan Y tu single. Ya, apa yang cikgu buat, cikgu pindahkan 2 pergi sebelah lah. Ni sama sahaja. Persamaan ini sama sahaja. Tak ada beza pun. Sama je. Cuma nak tengok simbol tu. Masih lagi lebih besar. So, nombornya adalah 1, 2, 4, 9 dan 10. Next, kita tengok X tambah Y kurang daripada 4. So, garisan putus-putus. Cikgu nak kurang daripada 4. Kurang daripada dia. Tapi sebelum tu, lihat dulu apa cikgu buat ya. X tambah Y, kita nak Y ni kena seorang-seorang. Kena Y apa? X semua kena pergi belah kanan. So, apa yang cikgu buat? Tengok atas ni dulu. So, X tambah Y kurang daripada 4. Cikgu pindahkan X pergi sebelah. Jadi, dah Y kurang daripada 4 tambah X. Masih lagi Y ni kurang. Simbol tu tak ada terjejas. So, kita akan refer kepada rantau bawah. So, rantau bawah daripada garisan putus-putus ni adalah 4, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tengok ya. So, kita lihat semua rantau yang berada di atas X lebih daripada 0. Maksud, paksi Y ni kalau lebih daripada 0, kita nak semua yang belah kanan. Semua yang belah kanan daripada paksi Y. So, kita boleh nampak lah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rantau kanan ya. Cikgu tanya. Kita identify rantau mana yang mempunyai ketiga-tiga tanda tik. Ni kat sini. 4 ni. Jangan lorek macam tu. Salah. Tak boleh jangan padam jalan kerja tu. Biar je. Okay, tapi kalau awak tak selesa rasa macam semak ke apa, padam lah. Tak apa. Ya. So, itu sahaja untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kamu mampu menyelesaikan soalan yang diberi.